الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Minggu lepas ada dua perkataan yang yang kita tak jam. Jadi dua perkataan tu kita tengok balik. Iaitu perkataan lungsing dan pakan. Pakan bukan pakai pakan tu lah. Ejaan yang dia eja tu betul dah. Yang pertama tu lungsing, yang kedua pakan. Ni bahasa kita nak pakai bahasa ni. Iaitu dia merujuk kepada kain orang tenun kain. Orang panjang tu panggil lungsing. Lungsing. Orang litang dia tu panggil pakan. Longseng. Maksud kita longseng. Kain tenun tu. Jadi dia Syekh ni cuba nak menggambarkan hubungan antara syariat ni, antara syariat akidah dan fiqh ni seumpama kain tenun tu. Dia litang jalur litang dia macam sedaging. Jadi sedaging. Baik. Jadi yang kita sambung pada malam ini muka surat 201 tu 15 daripada bawah. 201. Waktu kita bidah yang lungsing tu kita bidah tu kita tengok perkataan tu saja. Jadi kalau kita nak tengok maksud dia tu dan murad yang dikehendaki dengan lungsing longseng itu iaitu ilmu usuluddin yang diumpamakan seperti ilmu usuluddin. Kalau kain tenun panjang tu. Tu dia umpamakan sebagai landasan dia, dasar dia lah, usuluddin. Yang tersebut di dalam kitab ilmu tasawuf itu. Dan murad yang dikehendaki dengan pakannya itu iaitu ilmu fiqh. Silang pula tu, itu ilmu fiqh. Jadi dia macam sedaging lah, kain. Dan ilmu tarekat dan ilmu hakikat yang tersebut sekaliannya itu di dalam kitab tasawuf dahulu itu. Jadi itulah nak beritahu kaitan antara ilmu-ilmu ni. Ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tarekat, ilmu hakikat tu seperti kain tenun tu lah. Dia macam loseng dengan pakan. Iaitu kata Junaid, kita ambil sikit dari bawah tu lagi. Iaitu Al-Junaid Al-Baghdadi, dia kata ilmuna hadza musyayyadun bil kitab wa sunnah. Artinya bermula ilmu kami ini, iaitu ilmu tasawuf, iaitu dikuatkan, diperkukuhkan, diperteguhkan
dan diteguhkan dengan dalil Quran dan dalil hadis. Jadi ilmu tasawuf yang dibicarakan oleh ulama-ulama tasawuf dalam semua bidang keilmuan dia tu, hakikat sebenarnya ilmu tu ada dalil dia, ada sandaran dia, sandaran daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Cuma tinggal lagi orang yang bukan ahli, yang bukan pakar dalam bidang ni, mungkin dah nampak dalil tu. Cuma Junaid beritahu ilmu kami ni, ilmu tasawuf ni, semuanya tu ada rujukan dalil belaka. Bagi orang yang alim dalam bab tu, dia tahulah. Cuma mungkin timbul masalah kepada orang yang bukan ahli dalam bidang tu, mungkin dia tak dapat nak cari dalil dia tu. Sebab kitab tasawuf ni, kita sedia maklumlah, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ni di suatu peringkat tu, mereka tulis ilmu tu, tak tulis dalil dah. Peringkat awal tu mereka banyak membahaskan dalil, tapi bila ilmu tu semakin berkembang dan mereka mendapati kalau tulis dalil mungkin jadi panjang, maka untuk meringkaskan kadang mereka buang bahagian dalil tu. Mereka tulis ilmu saja. Pada waktu itulah kadang-kadang bagi orang yang tidak mahir, dia anggap tak nampak dalil dia tu. Sama juga benda ni bukan saja berlaku dalam ilmu usuluddin, berlaku juga dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita mengaji kitab-kitab, contoh kitab Melayu lah, Matlaq Badrain ke, tak ada dalil dalam tu. Tapi fatwa-fatwa fiqh dia tu, kalau kita tengok kitab-kitab besar dia tu, dia ada perbahasan belaka tu, ada penghujahan dia, ada dalil-dalil yang mereka bahaskan. Cuma ulama nak ambil mudah ni, hanya ambil ilmu dia saja, kumpulkan, tulis kitab supaya kita senang mengaji, senang belajar. Orang yang nak jadi alim, dia kena bacalah kitab lain yang lebih tinggi tarafnya tu, yang membahaskan dalil-dalil dan pujahan tu, seperti kitab Mughni, kitab dan sebagainya, yang ditulis oleh imam-imam mujtahidin tu, baru jumpa dalil. Tasawuf pun seperti itu juga, macam fiqh juga. Kitab-kitab yang ditulis ni oleh alim ulama, setengahnya tu tak nampak sangat dalil. Kitab hikam tak nampak dalil, kecuali sikit-sikit yang disebut dalam tu. Tapi kenyataan-kenyataan dia tu bagi orang yang ahli dalam bidang tu, tahu kat mana kalam hikmah tu merujuk, kepada ayat mana, kepada hadis mana dia merujuk, tahu sumber dalil dia tu. Bagi yang mendalami ilmu itulah. Tapi bagi yang tidak mendalaminya dengan baik, mungkin tak nampak punca, tak nampak dalil tu, lalu akhir sekali membuat tuduhan lah, ilmu ni tak ada dalil, tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis, timbul fitnah. Dan kata Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bernama Al-Jawahiru wal-Yawaqit fi bayani aqaidil akabir, inna jami'a a'immati sufiyyati ala huda min rabbihim wa inna tariqa Abil Qasim Al-Junaidi radhiyallahu anhum aqwa tariqil qaumi kulluha li tahririha ala syari'ati tahrir al-jawahir. Artinya, kalau kita baca, kita lajukan sikit, kita ulang ini, bahawasanya sekalian imam ahli sufi itu, iaitu atas petunjuk daripada Tuhan mereka itu, yakni imam-imam, ulama-ulama besar, guru-guru ahli tasawuf ni, mereka ni perjalanan mereka itu di atas perjalanan petunjuk. Maksudnya perjalanan mereka luruslah, lurus berdasarkan kepada pedoman Al-Quran dan hadis, itu maksud dia. Dan bahawa tarekat Imam Abdul Qasim Junaid, perjalanan yang diatur, yang dijelaskan oleh Al-Imam Junaid, telah diuraikan atas syariat seperti urai manikam yang terlebih sempurna, yakni telah diatur, telah diurai, yakni telah disusun baik sebaik-baiknya di atas landasan syariat. Maksud perjalanan tarekat Imam Junaid ini perjalanan yang mengikuti syariat Nabi lah, bahasa mudah. Seperti urai manikam yang terlebih sempurna, yang disusun kemas, seperti mata-mata disusun molek. Maka perjalanan tarekat Imam Junaid pun seperti itu jugalah, mutiara-mutiara yang tersusun di atas landasan yang luruh. Perjalanan yang berlandaskan kepada syariat agama. Baik, dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ia nakal, yakni dia riwayatkan daripada Sayyidi Syekh Muhammad Al-Maghribi Asy-Syazili rahimahullah ta'ala. Ni pun kita dah baca, kita lajukan dia. Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi Murabbil Arifin, kama anna Al-Junaida Murabbil Muridin.
Artinya bermula Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu mendidik akan orang yang arifin. Syekh Ibn Arabi ni kontroversi sikit lah dia ni. Tapi dia ni dikatakan, dinilai oleh ulama-ulama tasawuf sebagai orang yang mendidik golongan arifin. Maksudnya ajaran-ajaran dia tu sesuai untuk orang yang sudah mendalam ilmu tasawuf dia, orang yang peringkat ahli makrifat dah, nak ditingkatkan lagi. Itulah peranan yang dimainkan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Sebab tu kitab-kitab dia tu dah sesuai untuk kita orang ramai ni. Bahkan ulama-ulama tasawuf sendiri mengharamkan kitab tu. Mereka mengharamkan bukan kerana salah kitab tu, tapi kerana boleh membawa salah faham kepada orang ramai. Maka ulama kita nak tutup itu, maka mengharamkan kitab ni kepada orang awam. Tapi orang kita mungkin tak faham rahsia ni, lalu mereka buat kesimpulan bahawa kitab tu kitab tak betul, sesat. Akhir sekali membawa kepada tuduhan Ibn Arabi sebagai orang yang ahli orang yang sesat lah. Ada setengahnya, segolongan kecil mengkafirkan dia lah, macam-macam lah. Tapi ulama-ulama kita ni memfatwakan haram kitab tu bukan haram dari segi tak boleh orang lain baca, orang-orang yang tidak ada asas baca kitab-kitab dia tu. Seperti Fususul Hikam, kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Mawaqi'un Nujum, dah banyak dekat kitab-kitab dia hak dalam-dalam sikit tu. Insya'ud Dawair, itu antara kitab-kitab dia memang dah sesuai untuk orang amal faham. Sebab dia perlu kepada orang nak belajar dia tu, pertama sekali dia kena faham, memiliki asas-asas ilmu yang kukuh, ilmu akidahnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya. Baru dia boleh faham, boleh boleh mengikuti pengajian kitab tu. Kalau dia tidak ada asas yang kukuh, memang dia dah nak takat, dah nak pergi, dah nak kerja. Seperti bahawa Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu mendidik akan murid yang mubtadi. Adapun Imam Junaid, kerana kelebihan yang Allah Ta'ala beri dia, kerana kealiman dia tu, selain daripada kesufian dia, kearifan dia tu, dia juga merupakan orang yang alim dalam bab ilmu-ilmu syariat ni. Maka ajaran dia tu sesuai untuk diikuti oleh orang ramai. Kitab-kitab dia tu, ajaran-ajaran dia tu untuk pekak-pekak orang mubtadi, pekak permulaan dan tasawuf tu, dan kejar dan ikut. Dan bukanlah berarti Imam Junaid itu rendah dari segi martabat rohani dia tu, dia tak kurang daripada ulama-ulama lain dari segi martabat kerohanian dia tu. Tapi Allah Ta'ala beri ke dia dari segi didikan ni, dia boleh merendahkan perkara tu sehingga boleh memahamkan orang pekak-pekak bawah ni. Macam kita lah, kalau orang yang kalau di universiti kau, orang mengajar kelas-kelas tinggi ni, orang panggil jenis-jenis profesor dan pekat tu lah. Hak sekolah-sekolah, cikgu-cikgu lah, guru lah. Hak ni hak profesor turun ke sekolah pula ni. Dia profesor juga, tapi turun ke sekolah rendah, duk mengajar budak sekolah rendah. Tu Junaid macam tu lah lebih kurang. Kalau nak bandingan mudah lah. Dan demikian lagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu mendidik orang yang mubtadi. Sama juga Imam Ghazali, dia mendidik, memberi didikan yang sesuai untuk orang mubtadi, pekak bawahan, pekak bawah-bawah lagi mubtadi. Sesuai untuk tu. Sedangkan dia sendiri orang tahulah siapa dia Imam Ghazali ni. Bukan saja dia alim dalam bab ilmu syariah zahir, dia juga sangat alim dalam ilmu syariah yang batin, sehingga dikatakan Ghazali termasuk salah seorang kutub. Yang kutub ni dalam istilah tasawuf, ahli-ahli tasawuf yang mencapai suatu tahapan kerohanian yang paling tinggi pada zaman dia lah. Itu Imam Ghazali. Tapi kitab-kitab dia tu, ajaran dia sesuai untuk orang mubtadi, pekak pemula ni. Kerana kekuatan dari segi penguasa ilmu syariah dia tu, dia boleh turun, merendahkan ilmu dia tu untuk orang ramai ambil manfaat. Dalam keadaan dia sendiri merupakan orang yang sangat alim, sangat mendalam dalam ilmu kerohanian, ilmu tasawuf ni. Jadi jangan kita sakit, oh Imam Ghazali ni ajar orang tadi je, kelas rendah rupanya. Jangan. Dia sendiri memang tersangat alim dalam bab tu. Tapi Allah Ta'ala beri kelebihan ke dia, dia boleh turunkan ilmu dia tu untuk difahami oleh orang ramai, taraf mubtadi ni.
Seperti tarekat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, sama jugalah seperti perjalanan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Baik, dan lagi kata Al-Arif Billah Maulana Sayyid Abdul Qadir di dalam kitabnya yang bernama Zahrul Basim. Waqad su'ila al-Syekhul Kabir Al-Syekh Sa'id Ibn Ali At-Tafari Al-Madfun Bisyahri wa kana kabir al-sya'ni wa min al-masyayikh al-murabbina lil-muridina fi hali nihayatihi wa kamalihi wa qad syuhida minhu ma yubhiru al-unqula summa qila lahu an tarbiyatihi man rabbaka ya sayyidi faqala ma rabbani ahadun innama rabbani kutubul Ghazali intaha. Ini yang ada saya nak beritahu minggu lepas tu, saya nak jelaskan tentang perkara ni. Baik, artinya dan ditanya oleh orang bagi syekh yang amat besar, syekh yang terkenal lah, syekh yang diperakui tentang keluasan dan kedalaman ilmu dia ni, iaitu Syekh Sa'id bin Ali At-Tafari, yang dikuburkan, yakni yang ditanam kubur dia itu di negeri Syahr, dan adalah sangat besar martabaknya. Dari segi martabak kesufian dia itu sangat tinggi lah. Dan adalah pula daripada masyayikh yang mentarbiahkan murid yang salih. Tapi sekalipun dia tinggi martabak kerohanian dia tu, tetapi dari segi pengajaran didikan dia ajar orang pekat rendah-rendah. Pekat bawah-bawah. Padahal intihaknya, padahal dia sudah mencapai tahap kemuncak dalam perjalanan sufi dia tu, dan kamalnya, peringkat kesempurnaan kesufian dia tu sudah sampai tahap tu dah. Tapi dari segi didikan, pengajaran dia ajar orang kelas-kelas biasa ni, kelas-kelas bawah ni. Dan dilihat daripada keramatnya yang mencengangkan akal, kemudian Allah Ta'ala beri kepada dia, kurniakan kepada dia hal-hal yang pelik, hal-hal yang aneh yang mencengangkan akal. Selain daripada dia ni alim, dia juga menjadi orang yang mengajar masyarakat, tapi Allah Ta'ala beri kelebihan lain, iaitu banyak terjadi perkara-perkara keramat, perkara yang aneh, yang luar biasa. Dan menghairankan ulama-ulama yang besar-besar, sehingga ulama-ulama pun rasa terjengang dengan kelebihan dia ni. Demikianlah kata orang yang bertanya baginya itu. Orang tanya dia, baik, apa benda yang ditanya, soalan apa orang tanya ke dia tu? Dengan siapa mentarbiahkan akan dikau? Siapa yang mendidik kerohaniamu ni? Ya Sayyidi, siapa yang didik kerohaniamu sehingga sampai ke darjat tu? Siapa dia gurumu? Tengok. Maka ia berkata, jawab Syekh Sa'id tadi, tiada seorang yang terbiahkan akan daku, tak ada orang yang ajar aku ni, dia kata. Dan hanya senya yang mentarbiahkan akan daku itu, iaitu segala kitab Imam Al-Ghazali. Tapi yang ajar aku ni kitab Imam Ghazali. Jadi kata-kata dia ni kadang-kadang memberi faham seolahnya belajar tasawuf ni tak payah berguru lah, cukup dengan benda ni. Kita sudah jelaskan banyak kali. Perjalanan yang ghalib ni kepada orang-orang yang seperti kita ni adalah perlu kepada perguruan. Hak yang sampai ke situ tu tanpa perguruan berlaku, bukan tak berlaku. Tapi golongan tu golongan yang kecil, orang panggil majzub ni, kelompok yang jarang-jarang berlaku. Ada, tidak dinafikan. Tapi kelompok tu tak lihat buat ambil kira. Sehingga ulama-ulama tasawuf dia memberi pedoman bahawa orang yang nak menempuh perjalanan tasawuf ni kena ada guru dia. Yang memberi petua tu siapa dia? Ulama-ulama tasawuf besar, termasuk Imam Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani, Abdul Wahab Sya'rani, dan ramai lagi ulama-ulama besar dan tasawuf ni memberi petua kena ada guru untuk belajar tasawuf. Tapi mereka tak nafilah ada sekelompok yang boleh sampai ke situ tu dengan jalan kurnia Allah yang dipanggil sebagai jazbah tadi tu, majzub tu. Mereka tak nafi ada. Tapi untuk panduan orang tak boleh ikut jalan tu. Sesiapa yang dikurniakan tak apalah. Tapi untuk ikut cara gitu tu, nak buat cara tak berguru tu, itu bukan perjalanan yang lurus, bukan perjalanan yang diajar oleh ulama-ulama kita. Jadi saya nak kabarnya, bila ada setengah orang kita beri pedoman kepada orang nak belajar tasawuf ni tak payah ada guru, itu pedoman yang salah. Berlaku ada orang yang jadi boleh dengan tanpa berguru tu, memang ada.
Tapi pedoman yang disuruhnya bukan pedoman tu. Sama jugalah macam ilmu juga. Nak jadi alim ni cara je kena belajar. Sekalipun ada orang yang jadi alim tanpa belajar. Adanya orang yang jadi alim tanpa belajar ni dikurniakan Allah tu memang tidak dinafikan adanya. Tapi syarak mengajar kita untuk jadi alim ni kena belajar. Itu pedoman dia. Jadi kalau kita bertua nak suruh jadi alim jangan belajar, salah pedoman kita tu. Pedoman kita tu salah. Nak jadi alim jangan belajar. Ada orang alim. Sebab ada orang alim tanpa belajar, itu salah. Adanya orang alim tanpa belajar itu betul. Tapi beri pedoman bahawa tak perlu belajar untuk jadi alim, itu pedoman yang salah. Sama juga dengan tasawuf. Adanya orang mencapai menyelami tasawuf dengan jalan tak berguru ni tak dinafikan adanya. Tapi kalau kita beri pedoman boleh menyelami dia tanpa guru, itu pedoman yang salah. Kena faham molek dua perkara itu. Ada orang dulu kita pernah berbahas dengan beberapa orang lah. Jadi kita ni hanya beritahu tentang petua-petua ulama-ulama tasawuf. Tapi ada orang yang tidak setuju, tak apalah, terserah kepada masing-masing. Cuma andaian-andaian yang dibuat tu mungkin tak tepat lah. Begini dia beri pedoman gini, dia kata kita tak perlu, kita kena direct kepada Allah Ta'ala, tak perlu kepada guru. Itu perkara yang dipegang oleh setengah golongan lah. Tak perlu ada guru, direct dengan Allah Ta'ala. Betul lah, betul lah, direct dengan Allah Ta'ala. Tapi nak tahu kita ni direct tu, mana nak tahu kita tu? Macam PSA jugalah. Nak tahu kita ni pandai, kena masuk PSA. Jangan berasa pandai, berasa lulu. Ataupun dulu kita buat soalan kita sendiri, kita buat soalan kita jawab. Molek benar PSA gitu. Kita buat soalan kita jawab. Mana boleh, kena orang lain uji kita. Nak tahu kita ni betul lurus ke tak, orang lain uji kita. Uji tu guru yang mengesahkan ni, beritahu ni. Kalau kita sendiri ni, kita syak seorang. Maka dalam perjalanan tasawuf musuba kau kena ada perguruan ni. Jadi kalau tak ada, tadi lah syak seorang lah. Ni berasa luluh lah, inilah macam-macam. Berasa luluh boleh jadi, atau memang luluh sungguh, tapi soalan you buat sendiri. You buat soalan, dia jawab sendiri. Memang luluh gitu. Ini kena orang lain buat soalan. Jadi itu persoalan. Jadi kita nak beritahu petua ulama tasawuf, bukalah kitab tasawuf mana-mana pun, carilah pendapat-pendapat ulama tasawuf yang mengatakan tidak perlu berguru dalam bertasawuf ni. Tak ada. Maksud tasawuf di sini tasawuf yang khusus lah. Tasawuf yang umum tu tak apa. Kalau kita pandai, kita ada asah sikit, kita baca, kita tahu, waktu tak apa. Pekak-pekak asah nak faham asah-asah tasawuf tu, waktu tak ada masalah. Ini maksud tasawuf yang perlu berguru ni, tasawuf untuk menyelang ke makam ihsan, dalam sikit. Waktu tu ulama tasawuf mempertuakan kena ada guru dalam bab tu. Jadi yang memberi petua ni siapa dia? Ulama-ulama tasawuf. Cuma saya kata memang tidak dinafikan adalah sekelompok mereka ni yang berjaya sampai ke situ tu tanpa berguru. Itu kelompok ni kelompok majzub, maka tidak boleh dikiaskan. Adalah, tapi pedoman kita nak kau pokok orang tak perlu berguru, itu pedoman yang salah menurut pedoman ulama tasawuf. Baik, seperti kitab Ihya Ulumuddin, antara kitab Ghazali lah, dan lain, yakni kitab-kitab lain lagi lah. Dan lagi adalah kitab Imam Al-Ghazali itu, iaitu yang telah diuraikan, yakni yang telah dijelaskan atas syariat, yang telah dikarang, yang telah ditulis berasaskan kepada pedoman syariat. Apa benda syariat? Al-Quran dan hadis. Seperti uraian manikam yang lebih tersempurna, yakni yang diurai dengan sebaik-baiknya, tapi landasannya itu berasaskan kepada syariat, yakni berasaskan kepada Al-Quran dan hadis.
yakni sekalian yang tersebut di dalam kitab Al-Ghazali itu, iaitu diterbitkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ilmu-ilmu yang dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau tu, kalau kita perhatikan bagi orang yang alim ni, dia akan tahu bahawa ilmu ni sumber dia, punca dia, tempat mari dia daripada Al-Quran dan hadis. Cuma Al-Ghazali menghuraikan dia, mengolah dia dengan gaya, dengan kemampuan dia tu. Tapi sebenarnya benda tu diambil daripada pedoman Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya. Tidaklah bermaksud hak Imam Ghazali tulis tu itu Quran, itulah hadis. Itu bukan maksud gitu. Apa yang Imam Ghazali tulis tu huraian dia. Tapi huraian dia tu ilmu yang menjadi asas kepada huraian tu mari mana? Tu dia. Itulah yang dikatakan mari daripada pedoman Al-Quran dan hadis. Cuba diolah, dihurai oleh Imam Ghazali, hasil daripada keilmuan yang dicedok, yang diambil daripada pedoman Al-Quran dan hadis. Seperti yang tersebut, yang disebutkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan akan dia oleh Al-Arif Billah Kutubul Wujud Maulana Al-Sayyid Abdullah Al-Aidarus dahulu itu, dengan katanya, kata Syekh Al-Aidarus ni lah, wa alaikum bil kitabi was sunnati awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, fikran wa i'tibaran wa i'tiqadan, wa syarhul kitabi wa sunnati mustawfa fi kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Artinya, dan lazimkan oleh kamu dengan mengikut akan kitab. Hendaklah kamu ikut kitab, yakni Al-Quran, dan mengikut akan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaanmu, yakni permulaan perjalanan agamamu, dan pada kesudahanmu, mula kesudahannya, pada zahirmu, aspek zahir, dan pada batinmu, demikian juga aspek batin. Aspek zahir ni amalan kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Batinnya itu iaitu akhlak, perangai, sifat. Dan pada fikirmu, demikian juga berfikirnya, fikiran kita tu. Dan pada iktibarmu, dan pada i'tiqadmu, demikian juga apa yang menjadi buah fikiran kita, pegangan kita. Baik. Bermula syarah yang menguraikan bagi Quran dan hadis itu, yakni syarah yang menjelaskan, yang menghuraikan tentang Al-Quran dan hadis tadi itu, iaitu telah sempurna, yakni dilakukan dilakukan secara sempurna, secara lengkap di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dia kata Syekh Al-Aidarus ni, yang menghuraikan huraian terhadap Al-Quran dan hadis tu yang lengkapnya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi kitab ni Ihya Ulumuddin ni, dari segi penarapan keseluruhan, taraf keseluruhan tu untuk mubtadi, untuk orang awam macam kita ni. Sebelum ni, di awal kitab ni, di awal fasal ni, Imam Ghazali sebut dah, ditulis nara untuk mubtadi, untuk mutawasid, untuk muntahi. Kitab Ihya ni termasuk taraf nara mubtadi. Tapi kalau kita pergi universiti, kitab Ihya ni orang mengaji benda tu profesor. Kerana tiba-tiba kitab tu taraf mubtadi. Syekh Abdul Samad letak kitab tu taraf mubtadi. Mubtadi ni kita semua ni, kelas semua ni, kitab Ihya. Tapi di universiti profesor buat kaji kitab tu. Artinya apa? Artinya dalam kitab tu ada aspek-aspek payah dia tu, aspek-aspek dalam dia tu. Tapi kandungan dia tu, sebahagian besarnya tu untuk boleh diambil manfaat untuk orang ramai seperti kita ni. Banyak isi-isi
yang sesuai dengan orang awam ni, orang ramai ni. Dalam masa yang sama, dalam kitab tu juga memang terkandunglah aspek-aspek payah dia tu, aspek susah dia tu. Maka demikianlah ulama-ulama kita ni, dia menulis kitab ni seperti itu. Bahawa sekalipun kitab tu ditarafkan untuk taraf mubtadi, tapi dalam tu ada hal-hal yang khusus. Setengah kitab tu dikarang untuk taraf mutawassib pertengahan, tapi ada bahagian-bahagian untuk mubtadi dalam tu. Jarang sangat ulama-ulama kita tulis dulu taraf ni untuk mubtadi saja, untuk orang kelas fardhu saja. Kitab Munyatul Musalli pun yang kecil tu pun jangan kita anggap mubtadi tu, jangan anggap kelas fardhu ain tu. Sekalipun perkara-perkara dalam tu memang banyak hal-hal yang berkaitan dengan fardhu ain, tapi huraian dia tu bukan kelas mubtadi. Setengah huraian dalam kitab dia tu bukan lagi bahagian untuk fardhu ain tu. Untuk orang cara nak tahu cara semayang, huraian-huraian dalam kitab Munyatul Musalli tu sebahagian huraian dia tu tidak diperlukan untuk orang yang bertaraf mubtadi, untuk orang taraf fardhu ain. Tu kitab kecil tu. Sama juga kitab-kitab akidah yang kita mengaji tu. Jadi kita kena faham kedudukan ni. Ulama dia ada cara menulis kitab. Dia ada tulis, ada cara. Jadi macam Minhaj Al-Abidin pun serupa. Kitab tu Imam Ghazali sendiri, aku tulis kitab ni untuk orang ramai pun dia, untuk golongan ulama pun dia. Itu dinyatakan sendiri oleh Imam Ghazali. Artinya apa? Bahawa kitab aku ni orang awam, taraf mubtadi, taraf fardhu ain pun boleh ambil manfaat, ulama pun boleh ambil manfaat. Ada bahagian untuk ulama, ada bahagian untuk orang ramai, orang awam. Kita kena faham cara ulama menulis kitab. Ada di antara taat yang zahir dan taat yang batin. Dan dikatakan bahawa taat yang batin itu adalah lebih besar pahala daripada taat yang zahir. Ya, betul. Jadi masa sedangkan taat yang zahir ini kita buat. Ya, baik. Dia ketaatan ni memang ada aspek zahir, aspek batin. Ketaatan kita yang zahir ni, maka ilmu yang atur dia tu ilmu fiqh. Dia penentu sah batal. Ketaatan yang batin ini iaitu yang melibatkan qalbu kita lah, yang ada di sebalik ketaatan kita zahir tu. Dia penentu terima atau tidak. Sah batal tu bahagian zahir syariat tu. Terima ke tak, sejauh mana markah nilai dia tu, waktu ketaatan batin dia tu. Maka sebab itu dari segi ni, dari segi tengok, dari segi terima ke tak, dari segi nilai yang tinggi rendah, maka bahagian tu duduk pada bahagian ketaatan batin tu. Sebab tu waktu lebih utama lagi. Maka sebab itu amal ibadah kita, sekalipun sekiranya zahirnya lengkap, sempurna, sembahyang kita betul, tak lari sikit, ikut hukum, sah pada hukum syaraknya, tapi kalbunya itu, niat dia itu penuh dengan riaknya, penuh dengan wujud takaburnya, dia tidak bererti. Tidak bererti. Sebab itu ada riwayat yang menyebut niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang mukmin ni dari segi nilainya lebih baik dari amalan dia sendiri. Lebih baik. Bukan berarti amalan tu tak baik, jangan salah faham. Amalan tu tetap baik, tapi ada aspek yang lebih keutamanya taat batin dia tu. Ketaatan batin itulah yang lebih mulia, yang lebih utamanya, kerana dia lah yang mengukur sama ada dia tu diterima atau tidak oleh Allah. Dia juga jadi ukuran kepada tahap penerimaan tu. Markah lah, pada kita kat markah dia, tinggi rendah, duduk pada bahagian taat yang batin tu. Maka dari segi itulah ahli tasawuf melihat taat yang batin itu lebih utama. Tapi tidaklah ahli tasawuf mengatakan taat yang zahir itu tidak bererti. Tidak. Taat yang zahir tetaplah, kenalah. Tapi keutamanya berada pada ketaatan yang batin. Ya, memang. Sebab Hamka tu, Hamka pekat awal tu dia tak berapa setuju dengan tasawuf. Hamka ni kisah dia kisah. Dia pekat awal dia tu, dia agak cenderung kepada kaum muda sikit. Dia ada cenderung kepada kaum muda.
Kaum muda ni menghala ke Wahabi sikit lah, tapi lain sikit daripada Wahabi ni. Wahabi dia pekat lain sikit. Ini tapi ada ke arah tu sikit. Tapi tidaklah seberat Wahabi sikit, yang sikit lah. Kaum muda ni, kalau di Indonesia kau panggil Muhammadiyah lah. Jadi dia ni, kita cerita kisah Hamka sikit lah. Di penghujung hayat dia, beberapa tahun sebelum dia meninggal, sama ada orang tahu, orang tak tahu, orang sedar, tak sedar, dia belajar secara khusus tasawuf. Dia belajar tasawuf secara khusus 2 tahun terakhir, sekitar 2 tahun terakhir. Berita ni ada orang menafikan, setengah cerita ada anak dia sendiri nafi. Kadang-kadang anak kita tak tahu pun ayah dia buat benda. Bukan anak ikut sama ayah. Kadang-kadang kawan ayah dia tu lebih tahu daripada anak dia sendiri. Jadi Hamka ni, kita ada saksi hidup, orang yang pernah saksikan bagaimana Hamka pergi berguru tasawuf ni, belajar ilmu tasawuf guru dia ni. Kita ada saksi hidup yang baru meninggal. Maksudnya meninggal ada orang kenal, tapi kita dah jumpa dengan orang yang pernah melihat Hamka ni pergi mengaji. Masa dia cerita dia, Hamka ni, dia mimpi jumpa Nabi. Nabi suruh cari seorang yang hamba Allah yang soleh. Ikut cerita yang kita sebut, suruh cari hamba Allah yang soleh. Jadi dia balik, mungkin tahu macam mana, dia pergi ke suatu perguruan. Dia pergi cari guru tu. Menurut faham dia, mungkin barangkali orang berkenal yang dimaksudkan kot dia pergi carilah. Tapi mula-mula dia pergi tu, dia agak terkejut sikit. Sebab apa yang dia jangka dengan kenyataan yang dia tengok lain sikit. Sebab berguru yang dia tengok tu pakai baju macam baju Melayu lah, pakai kain pelekat. Mungkin pada tanggapan dia tu, guru ni pakai cuba, pakai serba, pakai petokak, main sebeh tangan air bayang gitu. Tapi bila tengok, pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Pakai piyah putih, lebih kurang. Jadi dia macam setok kejap. Kali pertama dia pergi. Kediam dia. Tapi dia pergi lagi. Akhir sekali guru dia tu mengajarkanlah petua-petua tasawuf, pedoman-pedoman bertasawuf. Ada satu ungkapan daripada guru dia tu yang menyebabkan dia terasa sampai dia menangis esok-esok. Jadi guru dia masa dia pergi ke madrasah tu, tok guru tu suruh dia mengajar, pergi kuliah. Dia menceritakan banyaklah ilmu-ilmu. Memang dia alim. Hamka ni memang orang sangat alim. Dia mengajar. Lepas tu sampai satu tahap, bila sudah semua tu, guru madrasah tu tanya dia. Dia kata, dia mengaku banyak sangat, dia kata banyak sangatlah dia mengakuilah kealiman Hamka ni. Cuma tuan guru tu tanya dia dalam bahasa yang sangat tawaduk lah. Cuma dia kata, dia panggil bahasa dia Abah ingin tahu bagaimana cara untuk mengamalkan ilmu-ilmu itu, kerana Abah sendiri tidak mampu mengamalkannya. Dia kata ilmu tu banyak, tapi bagaimana cara nak menghayati ilmu tu, Abah sendiri tidak mampu. Kalau dapat diajar, diberitahu kepada Abah nak amalkannya. Mungkin dia terasa pertanyaan tu. Dia menangis esok-esok. Sampai pada waktu dia berkuliah, guru ni suruh, setelah guru ni mengajar pedoman-pedoman bertasawuf ni, kaedah-kaedah macam mana nak ingat kepada Allah, macam nak menyucikan kalbu, nak bersihkan hati, amalan apa guru dia ajar ni. Selepas tu guru madrasah tu suruh dia mengajar depan orang ramai. Apa yang dia kata? Selepas tu dia kata, yang berdiri di hadapan bapak-bapak ni bahasa Indonesia. Bapak, dia panggil bapak. Kita kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan. Yang berdiri di hadapan bapak-bapak ni tuan-tuan lah. Yang berdiri ni di hadapan bapak-bapak ni bukan lagi bapak Hamka, tapi bapak hampa, dia kata. Dia guna bahasa tu. Itu bermula Hamka. Ada satu cerita yang agak khusus saya dengar. Sebelum Hamka meninggal, dia datang ziarah guru ni. Guru suruh berpesan dia balik kerana masa sudah tiba. Dia balik sebab Hamka meninggal waktu tengah orang Jumaat. Jadi guru bersang bahasa isyarat lah, adalah bahasa-bahasa yang memahamkan pada itu. Dan dia balik kebetulan lepas masa waktu Jumaat dia meninggal.
Dan ada cerita-cerita lain saya tak boleh nak cerita lah. Kadang-kadang hal yang khususiah berlaku pada Hamka. Tapi nak beritahunya Hamka di penghujungnya, sekalipun pekat awalnya dia agak fikiran kaum muda sikit, cenderung kat waktu tu kediam, dia menghayati tasawuf. Dia tahu rupanya penghayatan ilmu agama ni dia ada manhaj dia, ada metod dia, dia ada cara dia. Itu saya cerita sikit lah tentang Hamka. Sebab aku tanya tentang tokoh tu kata-kata dia tu memang dia tu memang orang yang mempelajari benda ni lah. Baik. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala akan kami dengan dia. Baik, ada pun kelebihan orang yang menjalani tarekat ahli sufi. Kelebihan orang-orang yang menghayati ajaran tasawuf ni, belajar molek ni, apa benda kelebihan? Maka iaitu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ni kelebihan-kelebihan orang yang mempelajari tasawuf dan cuba menghayatinya menurut kadar-kadar yang dia mampu buat. Baik, apa kelebihan-kelebihannya? Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Minhaj Al-Abidin. Jadi perkara ni disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhaj Al-Abidin bahagian ujung dengan katanya, summa inni ta'ammaltu ma yu'tihi Allahu subhanahu wa ta'ala ila al-'abdi idza ata'ahu wa lazima khidmatahu wa lazima khidmatahu hadha at-tariqa umrahu fawajadtuha ala jumlati 40 karamatan wa khil'atan 20 fi dunya wa 20 fil 'uqbah. Artinya telah ta'ammul, yakni aku telah perhati, aku telah renungi, yakni telah aku bicarakan, aku perhati, aku tilik, kemudian aku telah menjelaskan. Dan aku fikirkan, aku bicarakan ni, yakni aku sebutlah, aku jelaskan. Setelah aku meneliti, aku buat penelitian, lepas tu aku beritahu, aku jelaskan. Dan aku fikirkan dan periksakan. Periksa ni telitilah. Jadi maksudnya setelah aku tengok, aku cek, aku buat penelitian, aku buat pemeriksaan, lalu aku menjelaskan barang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan hambanya, yakni perkara-perkara yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya apabila ia berbuat taat. Yakni apabila seseorang hamba tu melakukan ketaatan dan melazimkan ia khidmah akan Allah Ta'ala, maknanya membiasakan diri dengan berkhidmah. Yakni bukan saja beribadah, khidmah ni, kalau ibadah ni macam kita campur lepas batuk tangga. Kalau khidmah ni ibadah tu dengan kesungguhan, dengan kemahuan, dengan keinginan, tu khidmat. Sebab tu bagi hukum syarat, hukum taklif, kita buat dengan rasa payah. Kalau khidmah ni kadang-kadang dia menginginkannya, dia nak benda tu, dia cenderung di situ, itu khidmah. Ia khidmah akan Allah Ta'ala, dia khidmah dengan penuh niat, keinginan, sekalipun pekat awal dia mungkin rasa susah dan payah, tapi dia cuba untuk menghayatinya dan menjalani akan jalan tarekat ahli sufi. Dia menempuh perjalanan tarekat ahli sufi ni, perjalanan tasawuf lah, seumur hidupnya. Yang ini dilakukan itu sepanjang hidup dia. Maksudnya dia istiqomah lah. Istiqomah seumur hidupnya itu, sepanjang umur hidupnya itu dia istiqomah sampai dia mati. Maka aku dapat akan dia atas perhimpunan itu 40 keramat. Kata Imam Ghazali, aku teliti, aku dapati ada 40 kekeramatan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menghayati tasawuf ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung huraian ni pada kuliah yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi